Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita kuasa para imam bilad, tuan-tuan haji, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dapat bersama-sama pada malam ini kita solat maghrib berjemaah dan seterusnya kita meneruskan kuliah fiqh kita pada hari ini insya-Allah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana yang agak berbeza pada malam ini, alhamdulillah. Ini yang kita bicarakanlah pada hal-hal yang lepas berkaitan dengan wakaf. Jadi harta dan sebagainya itu yang telah diwakafkan itu. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita dapat menikmati sedikit keselesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, yang lepas mana kapet yang lepas tu dia tak dibuang, tak dibakar tuan-tuan. Tuan-tuan jangan rasa tu semua dah dia diwakafkan, diteruskan wakafnya itu di sekolah. Di sekolah ada 2 buah sekolah di Megaria dan satu lagi sekolah di Keluang. Jadi itu anak-anak kita yang duduk asrama tu, dia dapat manfaat je lah. Jadi asrama ni tuan-tuan faham je lah macam mana dia punya tu. Jadi kita punya tu dalam keadaan baik, alhamdulillah diteruskan wakaf itu. Sebab tu wakaf tu dia tak boleh suka-suka hati kan. Yang lepas kita dah bahaskan berkaitan dengan wakaf ini. Wakaf ni tak boleh kita nak hapuskan dengan suka-suka, tak boleh. Maksudnya kalau contoh kita dapat kapal baru ni kita bakar yang lepas, tak boleh. Maknanya dalam keadaan elok kita boleh lagi manfaatkannya untuk masyarakat di luar sana, dan itu kita laksanakan pada hari ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, wang yang tuan-tuan nafkahkan infakkan itu semuanya diwakafkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi hari ini tuan-tuan, hari ini kita akan membahaskan beberapa perkara masih lagi dalam bab berkaitan dengan wakaf ini. Tetapi wakaf pada hari ini dia lebih kepada wakaf yang ataupun persoalan-persoalan berkaitan dengan muasarah, berkaitan dengan hukum-hukum yang terkini, hukum-hukum yang terkini dalam permasalahan. Kita nak teruskan, saya duk cari tadi buku sebenarnya. Semalam kita dah kemas-kemas, saya cari buku tak ada dalam tu. Yang ada semua Quran kan. Nanti kita cari balik lah mana buku fiqh kita tu, dia jalan kat mana. Jadi insyaAllah, jadi hari ini tuan-tuan kita masuk bab berkaitan dengan masih lagi wasiat dan pusaka. Wasiat dan pusaka. Jadi beberapa perkara berkaitan dengan ataupun fiqh contemporary, fiqh yang orang kata yang terkini, yang boleh kita kaitkan pada malam ini. Okey. Jadi persoalan yang pertama berkaitan dengan pusaka ini adalah wang insurans. Adakah dikira sebagai ataupun dikira sebagai boleh diambil hak sebagai pusaka? Jadi pusaka. Jadi adakah wang tersebut, maknanya tuan-tuan ambil satu insurans. Tuan-tuan kena faham, dia insurans lain, takaful lain. Takaful kalau biasa orang call kan, biasa kena dia akan call tuan-tuan masuk, contohlah satu pam minyak ni, dia offer pada tuan-tuan dan perempuan berkaitan dengan insurans. Sebab kita ni tuan-tuan selaku orang Islam, kita ni nak kena pandai, kita ni nak kena bijak. Sebab kalau dia dah cakap kan, sekiranya tuan-tuan setuju dengan polisi ini, tuan-tuan akan di-cover 1 juta dengan kes bila tuan-tuan meninggal dunia, ataupun tuan-tuan contoh kata berada dalam
dalam keadaan accident, tubuh badan tu tak boleh, maknanya kaki patah ke dan sebagainya. Jadi orang tu dia akan dapat claim insurans tu banyaklah, mungkin boleh sampai 80,000, boleh sampai ratus ribu. Jadi apa yang dia offer tu rasa-rasa macam cair tak? Sampai 3 juta tu. Jadi persoalannya, bila ianya berkaitan dengan insurans, maka pastilah ianya berada dalam keadaan tidak halal. Maknanya bukan perbankan ataupun bukanlah pelaburan yang halal di sisi syariah. Bukan syariah compliant. Kalau dia cakap takaful, maka ianya dikira sebagai landasan Islam. Maka dia boleh diterima oleh syarak. Sebab ia adalah dua entiti yang berbeza dalam permasalahan dua. Jadi persoalannya, adakah wang tersebut harus diagihkan secara faraid? Adakah wang insurans itu wajib dikeluarkan zakat? Apakah syarat seorang ibu bapa membolehkan terima zakat daripada anaknya? Adakah wang tersebut boleh digunakan sepenuhnya untuk perbelanjaan anak-anak dia dan bagi dirinya? Kalau yang meninggal tu isteri, suami dapat. Kalau yang meninggal suami tu, maka isteri dan anak-anaknya yang akan dapat. Jadi itu persoalan. Jadi jawapannya adalah wang pampasan kematian yang dibayar oleh sebuah syarikat ataupun syarikat insurans lah, insurans. Dia sebut insurans takafulin. Insurans lain, takaful itulah lain. Sebab takaful ni tuan-tuan, dia modus operandi dia apa? Modus operandi dia adalah dia menggabungkan semua harta orang Islam. Contohlah dalam taman kita buat satu takaful. Contoh, satu takaful. Kita contoh ada 2,000 orang. 2,000 orang. Seorang infak RM30, contoh. RM30. Kali dengan berapa ribu orang, contoh ada 2,000 orang. Dalam 2,000 orang di dalam taman ini, jadi bila 2,000 kita kali dengan RM30, maka kita ada 60,000 ringgit. Itu takaful. Bila seorang itu dilanda masalah, contoh kematian, maka ada satu polisi yang kita buat dalam takaful itu, bilanya ada kematian ataupun cacat ataupun aksiden, lumpuh dan sebagainya, maka takaful kita ini, takaful yang kita bina ini, kita setuju untuk kita berikan sedikit sumbangan. Sebab takaful ni dia sebagai sumbangan, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak boleh claim. Tak boleh claim pergi syarikat tu kan. Saya ni kan 60 tahun saya menjarum dalam takaful, satu hapah pun saya tak dapat. Saya tak accident kan. Saya tak kematian dan sebagainya, tuan-tuan nak claim dia tak boleh. Sebab apa? Tak berlakunya kecelakaan. Sebab takaful ni tuan-tuan, ni bukan saya nak kempen takaful tuan-tuan, tetapi takaful itu ada dalam Islam. Saling tolong menolong antara satu dengan yang lain, sebuah entiti itu. Sebab dia diharmonikan pada hari ini adalah syarikat tu, syarikat ni dan sebagainya. Jadi kita sepakat, contoh bila ada kematian, kita bagi keluarga tu RM2,000. RM2,000. Kalau dia accident, kita bagi dia tengok keadaan. Kita ada RM60,000 kan. Kita tetapkan setahun lah, contoh setahun satu keluarga bagi RM30. Jadi takkanlah hari-hari ada orang mati dalam sirah perdana ni. Tak adalah tuan-tuan kan. Takkanlah hari-hari ada orang menerima kecelakaan dalam sirah perdana, contoh begitu. Mungkin setahun ada 3 orang ataupun 4 orang dan sebagainya. Jadi itu dikumpulkan. Jadi tahun kedua kutip lagi. Jadi bertambah dan dapat dimanfaatkan kepada masyarakat. Lain pula dengan insurans. Bila insurans ianya dilaburkan di syarikat-syarikat ataupun syarikat-syarikat yang tidak Islamik, syarikat judi, syarikat arak dan sebagainya. Jadi itu tidak dibolehkan.
Sebab dalam takaful ini bila dikumpul, maka sebuah entiti takaful itu dia bermesyuarat, dia nak labuhkan di sekian yang syariah compliant. Sebab bila sebut takaful, dia memang 100% kepada syariah compliant. Jadi harta sebegini tidak boleh, insurans tidak boleh dikategorikan sebagai harta pusaka. Tak boleh sama sekali. Itu kita dah dengar dengan Ustaz Amka dia cerita. Pada dia masuk sikit lah berkaitan dengan pusaka ini ataupun faraid ataupun berkaitan dengan wasiat. Dan wasiat dia pun tak boleh jadi wasiat. Ya, dapat harta tu, saya kalau meninggal dunia, syarikat bagi saya dapat 500,000. Jadi saya nak wasiatkan sepertiga daripada 500,000 itu kepada anak angkat saya. Boleh tak boleh? Tak boleh. Insurans tak dibolehkan. Maknanya tak dibenarkan untuk ni. Kerana wang tersebut bukan hak miliknya sebelum kematian, maka ianya tidak mengambil hukum faraid. Okey. Kemudian wang tersebut dikira sebagai al-amal al-mustafad, maka tidak dikenakan zakat ketika ia diperolehi. Ia dikenakan zakat jika cukup haus tahun dan masih dalam lingkungan zakat. Jadi ini dia jadi pun kena adalah zakat yang tertentu dikenakan kepada bila maknanya wang insurans itu telah dibagi-bagikan dalam sesuatu entiti. Jadi itu perkara. Okey. Yang kedua, okey, persoalannya. Kita cerita pasal soalannya. Sebab buku hilang. Buku hilang ke mana? Jadi kita isukan. Jadi tuan-tuan kalau nak bertanya, teruslah boleh tanya. Okey. Persoalan yang kedua. Okey, suami meninggal dunia. Suami meninggal dunia dahulu sebelum ibu kepada suami meninggal dunia. Okey. Jadi harta itu bagi persoalan dia, isteri kepada suami yang meninggal dahulu sebelum ibu meninggal tadi tidak dapat bahagian daripada harta pusaka tersebut. Yang kedua, isteri tidak ada hasil dari suami yang meninggal tadi. Anak-anak tidak dapat dibagi, tak dapat bahagian harta pusaka tersebut. Jadi ini persoalan berkenaan dengan ibu tadilah, harta ibu tadi. Okey. Harta pusaka, jadi jawapannya adalah harta pusaka ibu tersebut tidak berhak kepada menantu perempuannya. Kerana si suami meninggal sebelum suami meninggal. Jadi suami bukanlah ahli waris kepada harta si ibu. Jadi si isteri tadi hanya berhak kepada pusaka suami sahaja. Jadi ini harta ibulah. Jadi ibunya belum meninggal dunia. Jadi dia tidak berhak untuk mengambil harta ibunya itu. Kalau suami dia mati, maka harta yang diwarisi adalah harta suami tersebut. Ini hal-hal berkaitan dengan pembahagian harta. Okey. Persoalan yang ketiga. Okey. Boleh tak waris yang termahjub? Mahjub ni apa? Okey. Ahli waris ni tuan-tuan, okey, ahli waris ini, okey, dia ada satu entiti yang dia ni bila ada ahli waris yang lain, dia akan termahjub. Dia akan dihalang untuk mewarisi harta. Jadi boleh tak orang yang mana waris yang mahjub ni dapat bahagian daripada harta bahagian wasiat daripada si mati? Okay. Dia punya pembahagian harta itu. Jadi orang yang nak meninggal dunia ini dia berwasiat. Okay. Jadi dikira sebagai waris yang mahjub. Boleh tak dia dapat harta bahagian wasiat daripada si mati? Itu persoalan dia. Okey, jawapannya adalah tidak boleh berwasiat kepada waris. Tak boleh. Wasiat pada waris adalah ditujukan kepada waris yang ada hak dalam harta pusaka, maka tidak termasuk di dalamnya ahli keluarga yang tidak ada hak dalam pusaka seperti ibu dan bapa saudara sebelah mak. Jadi tak boleh. Dia kalau wasiat, dia kena bagi kepada ahli waris yang tidak mahjub. Yang tidak mahjub.
Dan waris yang mahjub contohnya adik-beradik, jika si mati ada anak lelaki. Ini berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan wasiat tadi boleh tak diberikan kepada waris yang mahjub. Jadi adik-beradik, jadi adik-beradik, dan disayanglah kepada adik di seorang ni. Jadi adik dia ni dikategorikan sebagai orang yang mahjub, tak boleh nak menerima harta daripada harta ni itu. Maka ianya tidak dibolehkan, tidak boleh berwasiat kepada orang sebegini. Kalau ada wasiat maka ianya tidak boleh dituntut. Itu persoalannya. Okey. Kemudian persoalan seterusnya. Okey. Saya ada menyimpan di tabung haji. Ataupun kita kembangkan lagi, saya ada simpan wang di KWSP. KWSP kan? Dan telah menamakan anak sebagai pewaris pertama dan isteri sebagai pewaris kedua. Soalannya, selepas kematian wang tabung haji ataupun wang KWSP itu adakah perlu difaraid walaupun ada penama? Jadi ini pun masalah juga. Kita letak siapa nama kita? Nama dekat KWSP, nama dekat tabung haji, kan ada waris dekat. Jadi itu isunya. Duit banyak, mungkin ada 1 juta dalam tu kan. Okey, jadi apa yang terjadi dalam persoalannya pada hari ini? Borang pemegang amanah yang diisikan padanya 2 waris bukan sebuah wasiat. Bahkan ianya adalah pemegang amanah. Sebab contoh, kalau suami dia ada sebilangan duit di tabung haji, dia biasa dia akan letakkan nama ibu dia. Dia tak letak nama isteri dia. Okey? Biasanya lah. Ni yang saya tanya banyak di tabung haji. Okay. Kalau suami letak nama ibu dia. Tapi kalau isteri biasa dia letak nama suami dia. Wallahualam. Tak tahu kenapa. Sayang sangat suami. Bila meninggal salah seorang daripadanya, maka penama itu adalah sebagai pemegang amanah. Maknanya dia bukan boleh bulut semua harta tu, tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Dia sebagai pemegang amanah dan dia diamanahkan untuk dia meletakkan ataupun membahagi-bahagikan harta ataupun memfaraidkan harta tersebut. Jadi penama ini tidak mempunyai hak mutlak ke atas wang diterimanya dan mestilah dan wajib ia memberikan harta tersebut kepada ahli waris berdasarkan hukum akal faraid. Jadi itu masyarakat kita kadang-kadang keliru pada hari ini. Ada banyak tuan-tuan kes-kes yang berlaku, dapat duit ialah dapat daripada wang pampasan, hilang tuan-tuan kan. Jadi itu tak boleh. Maknanya dia kenalah membahagikan harta faraid tersebut yang pampasan yang dia dah dapat. Jadi tujuan borang itu disebut supaya adanya pemegang amanah. Jadi itu tujuan dilaksanakan perkara tersebut. Okey, persoalan seterusnya. Okey. Okey. Sepanjang saya difahamkan bahawa wajib pembahagian harta pusaka itu diagihkan mengikut sistem faraid seperti mana yang diterangkan di dalam Al-Quran, walaupun si mati ada meninggalkan wasiat. Jadi dalam perkara wasiat ni kita perlu tahulah, wasiat dia 1/3 daripada harta. Kemudian dalam masa terdekat saya telah terbaca tentang pendapat yang mengatakan bahawa harta pusaka boleh dibahagikan kepada semua waris yang berhak mengikut yang tertulis di dalam wasiat. Jadi dia pening. Okey. Jadi harta
Harta pusaka dan wasiat adalah dua pembahagian yang berasingan. Jika si mati meninggalkan wasiat pada hartanya, syarak mewajibkan supaya disempurnakan dulu hak penerima wasiat, barulah diagihkan harta secara faraid. Jadi keutamaan tuan-tuan, bila seorang tu tuan-tuan telah meninggal dunia kan, dah ada terkujur badan, dah dikebumikan, maka apa yang perlu, hartanya tu bila dia dah disahkan meninggal dunia, hartanya tu dah ada. Itu sebab tuan-tuan, pengurusan harta ni sangat penting tuan-tuan. Walau orang dah meninggal dunia, bila dia dah ditakdirkan, bila dah meninggal dunia, hukum hakam berkaitan dengan harta itu adalah sangat important tuan-tuan. Supaya apa? Supaya nak jaga maslahah. Hatta tuan-tuan, orang datang bagi sedekah kan, yang tabung kan, sedekah, itu adalah hak milik siapa? Itu adalah hak milik kepada yang meninggal dunia tadi, disedekahkan kepada orang meninggal dunia. Jadi bila harta tu ada, bagaimana? Ini persoalan yang banyak tuan-tuan. Tak boleh seseorang, contohlah kalau yang kontrol tu adalah isteri dia, contoh, yang meninggal adalah suami, yang tabung itu, yang orang bagi sedekah tu tuan-tuan, itu adalah hak milik si mati tuan-tuan, si mati. Sebab harta tu pun, itu pun juga perlu difaraidkan. Bahkan duit yang ada dalam bank tu tuan-tuan, bank bila si mati meninggal dunia, bila dia dah buat sijil kematian apa dan sebagainya, automatik akaun tu akan block. Sebelum dia block, kita pergi duit, kita ambil kad ataupun transfer ke akaun kita, boleh transfer ke akaun, boleh, tetapi wajib difaraidkan, dikumpul harta tu faraidkan. Jadi itu persoalan tuan-tuan. Dia tak boleh ambil diam senap je kan, pergi holiday ke mana-mana, tak boleh. Itu satu kewajipan, dia kena faraidkan harta tersebut. Okey, meninggal dunia tu sebab kalau tuan-tuan perasan, bila orang meninggal dunia, imam dekat depan ataupun waris di hadapan, dia akan bagi tahu pada jemaah kan, minta ampunkan dosa si mati, dan sekiranya ada hutang piutang, maka berjumpa dengan si waris. Sebab hutang tu penting tuan-tuan, hutang, sebab dia kena langsaikan hutang dia. Kalau dia ada rumah, dia tak ada harta lain, tetapi dia ada hutang dengan orang tentu. Jadi ahli waris kena fikirkan macam mana nak selesaikan hutang dia. Dah sepakat, okey, ada harta ni ada kan, nanti kita rumah ni ada, nanti kita jual, kita boleh bayar hutang tersebut. Yang kedua, pengurusan jenazah. Yang ketiga, berkaitan dengan wasiat. Sekiranya dia ada wasiat, dah ada wasiat, maka tunaikan wasiat tu dulu, barulah difaraidkan harta tersebut. Ni hal berkaitan dengan wasiat ni tuan-tuan. Itu sebab kena tengok. Itu sebab orang yang smart, orang Islam yang bijak, dia dah rancang dah kewangan dia macam mana. Tuan-tuan ni rasa kan, dah boleh jumpa dah mana-mana orang kan, yang menguruskan harta kita. Tak kira lah, saya ni harta tak banyak sangat Ustaz, hutang banyak lah kan kat situ. Tapi tak semestinya tuan-tuan, kemungkinan besar hutang kita itu boleh jadi harta yang banyak kepada kita. Contoh, kita ada hutang rumah, betul? Ada hutang rumah, kita meninggal dunia, maka rumah tu dia ada takafulnya tuan-tuan, dia ada takafulnya, dan tak perlu dibayar. Kalau contohlah dekat sejarah perdana ni tuan-tuan, harga dia 150,000 kita beli dulu. Meninggal seseorang tu, kalau rumah tu dinilai semula harganya dekat 350,000, betul?
Jadi harta tu dia meningkat ke dia berkurang? Hutang tu dia jadi hutang ke dah tak jadi hutang lagi? Dia dah tak jadi hutang. Dia dah jadi aset kepada kita. Sama juga dengan kereta. Kereta pun ada takafulnya juga. Dia ada orang kata cover. Bila kita ni sebagai owner kereta dan kita ambil satu takaful, maknanya kalau kita meninggal dunia, kereta tu free. Betul? Tuan-tuan pernah dengar? Tu sebab tuan-tuan check balik kan. Kereta kalau kereta kecil-kecil ni tak ada lah tuan-tuan. Mungkin kereta agak besar sikit ke. Tapi sekarang semua dah ada. Tuan-tuan kita boleh apply benda tu. Dekat bank-bank ni dia takaful ni dia ada offer pada kita. Meninggal. Beli kereta baru sebulan. Beli kereta contohlah harganya 300,000. Meninggal owner tu kan. Asal hutang betul. Bila dia ambil takaful tu, dia cover kereta tu jadi percuma, betul? Kereta tu jadi percuma dan harganya 300,000. Tak payah bayar apa nilai dia. Jadi nilai sebegitulah yang perlu difaraidkan. Tu hutang menjadi aset. Jadi tak semestinya hutang yang kita ada ni dia akan kekal hutang sampai bila-bila. Tak. Ada yang sampai satu tempoh masa dia boleh jadi aset kita dan harta tu tinggi nilai di sisi dia untuk zaman sekarang. Okey. Jadi tuan-tuan, kita berpindah balik kepada wasiat tadi. Jadi penerima wasiat. Yang ketiga, yang keempat, barulah difaraidkan harta tersebut. Tetapi dengan syarat si mati hendaklah menepati dua syarat. Okey, dua syarat sekiranya si mati hendak mengagihkan, mewasiatkan hartanya dengan dua syarat. Yang pertama, tidak melebihi 1/3 daripada harta peninggalan. Maknanya dia harta tu dia dirangkumkan. Kemudian contohlah 1/3, dia tak boleh 1/3 lebih daripada harta peninggalan tersebut. Yang kedua, wasiat itu bukan kepada waris. Adanya contoh dia bukan bagi kepada anak dia. Anak ni biasa anak dia akan dapat harta. Anak dia. Tetapi anak angkat dia tak dapat harta. Anak tiri tak dapat harta. Tetapi boleh dia dapat harta dengan syarat apa? Dengan syarat ada wasiat. Itu pun tak boleh melebihi daripada 1/3. Bagaimana isunya lebih daripada 1/3? Nak bagi lebih kan? Atau salah seorang penerima pusaka, maka mestilah mendapat kerelaan semua waris-waris yang lain. Kalau waris-waris yang lain ni setuju untuk kita beri kepada kan si fulan ini, anak angkat ni lah, kita bagi dia 2/3. Setuju semua? Setuju. Alhamdulillah. Boleh, tak ada masalah. Harta ni tuan-tuan, dia deal. Kalau tuan-tuan ada kan, contohlah harta pusaka, deal. Kau ambil rumah, kau ambil ni, kau ambil ni, kau ambil. Semua setuju. Tanda tangan. Sign, setuju. Tak ada masalah. Dia yang masalah, semua dah setuju, melainkan seorang je. Boleh tak harta itu diikut dengan persetujuan majoriti? Tak boleh. Harta tuan-tuan dia tak boleh ikut majoriti. Kita ada adik 5 adik-beradik tuan-tuan. 5 adik-beradik dan kita ada 5 ekar tanah. Ayah kita tinggalkan 5 ekar tanah. Cantiklah. Semua seekar. Alung ambil seekar, Angah ambil seekar, Kuda ambil seekar, Ucu ambil seekar, seorang lagi ambil seekar. Cantiklah 5 ekar. Ada seorang tak setuju. Tak nak. Saya nak 2 ekar. Nak 2 ekar kan. Ni yang mana? Rupa-rupa yang tengah-tengah tu tiba-tiba nak 2 ekar. Saya jaga mak ayah ni. Awak semua pergi mana? Hilang. Jadi saya patut dapat 2 ekar. Boleh tak dia tuntut macam itu? Tak boleh. Dia kena lalu
harta. Bila tidak ada persetujuan, maka harta tersebut mestilah melalui dengan kaedah faraid. Faraid yang kita belajar lah dengan Ustaz Amka tu. Jadi itu tuan-tuan. Dalilnya bagaimana dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 11, pembahagian tersebut hendaklah selepas ditunaikan wasiat yang dibuat atau dan sesudah dilunaskan hutang. Jadi itu tuan-tuan. Berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan pusaka ataupun wasiat. Ianya bukanlah satu perkara yang mudah fikir untuk kita fikirkan. Itu sebab tuan-tuan, sementara kita masih hidup ni, planning elok-elok. Tuan-tuan dah boleh. Tuan-tuan nak honor kepada harta tuan-tuan kan, dan perempuan. Jadi kita dah boleh rangka-rangka macam mana kan. Nak senang, tuan-tuan pergilah majlis amanah raya tu, tu badan kerajaan tu. Boleh daftar dia macam mana nak membahagikan harta-harta yang ada. Supaya apa? Supaya kita dah dapat gambaran bagaimana harta kita ini boleh dibahagi-bahagikan. Okey, itu tuan-tuan. Berkaitan dengan kemudian kita masuk yang terakhir. Okey, persoalannya adalah kemusykilan. Ada seorang sahabat bertanya, dia ada keluarga dekat luar negara. Okey, luar negara. Keluarga dia telah meninggal dunia agak lama, yang telah meninggalkan sedikit harta, antaranya wang yang disimpan di dalam bank luar negara tersebut. Tahulah tuan-tuan, kalau ada simpan bank Switzerland ke dekat luar negara. Okey. Dan member dia pula telah ditakdirkan untuk mewarisi sebahagian harta tersebut. Persoalannya, duit dalam bank luar negara tersebut telah disimpan dan banyak faedah yang terkumpul. Macam mana nak dikira, sebab luar negara tak guna pun sistem Islamik. Dekat negara luar tak guna. Kalau negara tuan-tuan lah, kalau negara Amerika ke, negara apa dekat island ke dan sebagainya, jadi dia punya pelaburannya memanglah tak berlandaskan syariah compliant. Jadi dah terkumpul. Boleh tak kita terima duit yang kita waris tersebut, dan boleh tak kita gunakan duit tersebut ataupun biarkan saja? Kalau biar macam rugi pula kan, makin lama makin banyak pula dia punya bertambah kan. Okey, jawapannya. Okey. Harta yang haram pada zatnya seperti duit yang dirompak ataupun dicuri. Maknanya tuan-tuan, duit yang dicuri, duit tu bersih lah kan, duit. Kalau tuan-tuan curi, kalau orang tu dia curi duit dekat bank, duit tu keluar bau duit, cantik, tak adalah bau tai kan. Tetapi ianya dihukumkan haram kerana mengambil secara mencuri. Jadi harta jenis ini haram dimanfaatkan oleh mana-mana pihak kerana ia wajib dikembalikan kepada tuannya, kecuali jika tidak dapat dikembalikan kepada tuannya dan tidak diketahui tuannya, maka bolehlah disalurkan kepada perkara-perkara kebajikan. Okey. Yang kedua, harta itu haram pada zatnya. Harta yang haram disebabkan cara perolehannya, seperti wang yang diperolehi secara riba dan wang hasil jual beli yang haram dan seumpamanya. Harta jenis ini haram bagi orang yang memperolehnya secara langsung jika ia sudah berpindah milik kepada orang lain. Makna kata tuan-tuan, harta haram ini tak bolehlah untuk tak boleh digunakan dengan cara untuk kita membuat ibadah dan sebagainya. Itu sebab tuan-tuan, harta haram ni kalau nak digunakan dalam komuniti, ini tak boleh. Melainkan ada beberapa pendapat. Kalau nak bagi kepada surau, macam mana? Boleh. Ataupun badan kebajikan, boleh. Tetapi dia punya kaedah dia adalah bukanlah untuk membuat bangunan ni.
tetapi untuk membuat perkara-perkara seperti jalan raya, dia boleh buat tandas, boleh. Jadi kalau contohlah, tuan-tuan tahu tiba-tiba ada orang menang loteri, kan, tiba-tiba menang loteri, tiba-tiba dah menang, insaf pula, aduh, terkena pula kan. 888 kan, SMS tu kan, picit-picit menang. Hari ni tuan-tuan canggih, apps pun ada, nak berjudi dalam apps pun ada, tekan menang pula 1 juta, tiba-tiba insaf pula, alamak, duit dah masuk dalam akaun, macam mana ni? Jadi duit tu takkanlah keluar nak bakar duit tu, tak, boleh dimanfaatkan untuk perkara-perkara biasa seperti buat jalan raya, buat apa? Buat tandas masjid ataupun surau, itu dibolehkan. Untuk makan, maka ianya tidak dibolehkan. Okay. Jadi itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Persoalan khususnya, okey, pertukaran milik harta melalui pewarisan dalam satu transaksi yang sah, maka tidak salah pewaris mengambil hartanya walaupun diyakini ia bercampur dengan riba. Jadi ada harta-harta yang kadang-kadang hari ini dia diwas-waskan. Jadi hal harta yang berkaitan dengan was-was ni sebaiknya adalah kita dielakkan untuk kita mencampuri perkara tersebut. Sebab Allah sebut dalam Quran, Nabi bagi tahu kepada kita, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umuru mushtabihat. Dan di antara keduanya tu ada perkara-perkara yang mushtabihat, yang kita ragu-ragu. Jadi Nabi bagi tahu macam mana? Kalau hal perkara ragu-ragu ini, maka Nabi bagi tahu kepada kita untuk elakkannya. Kerana apa? Hal-hal yang berkaitan mushtabihat ini ianya hampir-hampir kepada perkara-perkara yang haram. Jadi tuan-tuan boleh faham pada hari ini. Jadi kalau tuan-tuan rasa was-was dan sebagainya, masuklah. Tak payah masuk. Jadi itu tuan-tuan. Ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pusaka, yang berkaitan dengan harta wasiat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita boleh ambil intipati daripada perkara-perkara ini supaya perkara-perkara ini boleh kita boleh membezakan dalam kehidupan kita. Perkara yang haram, perkara yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilaksanakan dalam kehidupan kita. Dan untuk perkara-perkara wasiat dan pusaka ini, baiklah untuk kita merancangnya di awal, supaya apa? Supaya ianya berjalan dengan lancar. Allah bagi tahu kepada kita, bila kematian itu datang, maka tidak dilambatkan walaupun sesaat, dan tidak akan dicepatkan walaupun sesaat. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit manfaat daripada apa yang telah kita perbincangkan pada malam ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.